2 Salam Syaban 1443 Salam sejahtera. Usaha dan asli arah adalah kebangsaan di Johor, merangkap yang betul sosial keluarga dedikin di Johor. Berbahagia Ustaz Muhammad Faiz Mukhalid, penceramah dari Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim, yang berusaha Puan Hafizah binti Muhammad, kalau pengarah pertukaran dedikin di Johor, pegawai-pegawai tangan negeri Johor, barisan ahli-ahli bangsa, keluarga di Johor, puan-puan yang mengikuti secara maya melalui talian Facebook Medikin Negeri Johor, hadirin yang dihormati sekalian. Pertamanya, marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya bersama pada hari ini, saya bagi majlis mengalu-alukan kehadiran Ustaz ke pejabat agensi kebangsaan Johor bagi program Ahlan wa Sahlan Ramadan, anjuran cawangan rawatan perubatan pemulihan dan kelab sosial keluarga dedikin negeri Johor. Sebelum kita mulakan program pada hari ini, mari kita bersama-sama membacakan marhaban. Marhaban akan diketuai oleh Encik Nurul. Tuan-tuan, ibu untuk berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam alaihi Rasul, salam alaihi Nabi, salam alaihi salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Syamsun anta badrun anta nuri anta insiru misbahu suri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Muhammad ya Rasul Khafiqaini ya Muhammad ya Muhammad ya Imam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimun sirri wa afas mustajibu da'awati rabbi irhamna jami'a bi jami'i salihah
sallallahu alaihi wasallam. Wassalatullah ala man angkata bisukuri madu Nabi Muhammad Shalibul wajhi munib sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. آتنا في بدننا اللهم سمعنا اللهم آتنا في بدننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis berhamdulillah ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Nur di atas dan doa kita. Sebelum kita meneruskan program, marilah kita bersama-sama mengamalkan penggunaan norma baharu bagi memutuskan rangkaian COVID-19 hidup diri, hidup semua. Bagi memulakan atau cara program pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Azli Berubin, Pengarah Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Johor bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sejahtera, terima kasih saudara Aslan. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Faiz bin Khalid, ceramah yang akan khas untuk bersama-sama kita pada kali ini. Dan kami bersama dengan daripada Yayasan Dakwah Islami Malaysia. Terima kasih Ustaz sudah hadir datang untuk berkongsi sedikit ilmu bersama dengan rakan-rakan di agensi Dadah Kebangsaan Negeri Johor ini. Berusaha juga semua barisan pengarah dan seterusnya pegawai dan kaki tangan ADK Negeri Johor, dari Jabatan Kuasa Kelab Sosial Keluarga ADK Negeri Johor dan tuan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis awal tadi untuk semua warga kerja di Johor telah pun kita buat bacaan yasin dan tahlil. InsyaAllah sebentar lagi ini kita akan mendengar sedikit perkongsian ilmu daripada Ustaz Faiz. Sebelum ini juga kita juga, bagi saya program seperti ini Ustaz adalah sebagai satu perhatian ataupun santapan rohani untuk barisan pegawai saya meneruskan tanggungjawab ini sebagai pegawai agensi yang tidak ada kebangsaan. Di mana aspek spiritual inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang untuk senjata kita untuk terus utuh dan kuat dalam menunaikan tanggungjawab kita di atas muka bumi ini. Kalau seperti Islam Mi'raj itu pun kita, saya ingat Ustaz pun ada apa kita jemput juga kepada rakan kita terjadi Ustaz Emily Amin yang berkongsi dengan kita pada Islam Mi'raj yang lepas. Dan hari ini insyaAllah santapan rohani untuk warga Agensi Dadah Kebangsaan ini yang mana adalah satu keperluan yang perlu untuk kita teruskan, bukan sahaja kesihatan jasmani tetapi kesihatan rohani kita juga perlu kita sentiasa jaga. InsyaAllah kita mengimbangi kehidupan kita ini tentang tanggungjawab kita dari segi tanggungjawab untuk memperkuatkan matlamat KPI agensi, tetapi kita juga jangan lupa untuk mengukuhkan tanggungjawab kita yang di sana itu keseimbangan kita, jaga hubungan kita hablum itu amat penting. Dan justru program ini adalah satu program mungkin kalau pegawai pemulihan yang dikirim Ustaz kita intervensi pada klien kita, tapi program inilah sebenarnya intervensi untuk warga agensi tidak kebangsaan. Kadang-kadang kita terlupa, stres, tekanan tentang kerja ibu,
dalam kerja, terlepas marah dan sebagainya, tapi kita perlu sedikit session kerohanian seperti ada dengar khususnya program masalah di Ramadan. Bulan Ramadan inilah bulan satu bulan persoalan yang Allah kita tentu akan sampai kepada kita nanti untuk kita menghayati dan cuba curi dan juga ambil peluang yang ada. So saya cakap lebih banyak Ustaz, dan sekali lagi saya terima kasih kepada Sekretariat Kebangsaan kerana Ustaz hari ini bersama agensi lagi sampai abang Ramadan ini kita tunggu-tunggu dan kita teruskanlah berdoa agar dalam Syaban ini kita akan sampaikan juga sama-sama hayat kita ini di jendela Ramadan yang tak lama lagi insya-Allah. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis merekam ucapan terima kasih kepada Tuan Asli Ubin, Pengarah Agensi Kedaruratan Kebangsaan Negeri Johor di atas ucapan haluan itu tadi. Ini tibalah masanya untuk kita bersama-sama untuk mendengar, menghayati ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan Ustaz Muhammad Faiz bin Khalid, penceramah dari Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadi, dengan segala penuh takzim yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengacara majlis. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma ya Allah, pada pagi hari yang penuh dengan keberkatan ini kami berhimpun untuk memohon dan meminta kepadamu akan segala rahmat yang baik kepada diri kami semua ya Allah. Berikan kepada kami pembukaan ilmu dan berikan kepada kami keberkatan ilmu. Jadikan ilmu yang memandu kehidupan kami ke atas jalan yang benar, berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ya Allah, jadikanlah perhimpunan dan pertemuan kami pada pagi ini sebagai pertemuan yang mengikat jalinan mahabbah dan silaturahim di kalangan kami. Begitu juga bagi mereka yang menyaksikan sama ada di dalam atas talian ataupun di luar talian, agar Allah SWT menjadikan kami semua ini dan mengumpulkan kami di dalam syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Yang berusaha Tuan Azli bin Ubin, Pengarah AADK Johor. Seterusnya yang berusaha barisan penolong pengarah pencegahan AADK Negeri Johor, pegawai-pegawai dan kaki tangan AADK Negeri Johor, barisan ahli-ahli jawatan kuasa kelab sosial keluarga AADK Negeri Johor, tuan-tuan, puan-puan dan yang saya tak lupakan sahabat yatim yang hadir pada pagi ini, yang terus serta bersama untuk sama-sama kita mendapatkan sedikit manfaat dan faedah daripada apa yang ingin kita sampaikan di bawah tajuk ahlan wa sahlan ya marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Itu kalau yang penuhnya lah. Tapi kalau ahlan wa sahlan pun maknanya sampai. Maknanya apa? Selamat datang. AADK ni boleh tukar itu Arab. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang mana kalau disebut seeloknya kita menyebut dengan dia punya sifat dia. Contoh, kalau kita katakan kita panggil manusia, bila kita gelar dia dengan satu sifat yang baik, maka akan menyebabkan dia rasa senang hati. Contoh,
Azli yang beramah. Contoh Tuan Azli yang sangat tegas. Mana bila dah ada gelaran sebegitu, Tuan Azli ni dia akan jaga reputasi dia. Contoh ini bukan ngampun ni, cakap betul ni. Maka begitu juga bulan Ramadan. Dalam Al-Quran Allah SWT tidak menyebut Ramadan, tetapi Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan ulama menyebutkan sebagai tanda kemuliaan bulan Ramadan itu, kita menisbahkan dengan Ramadan Karim. Makna Karim ni apa? Mulia. Jadi bila kita panggil Ramadan, jangan sekadar kita menyebut Ramadan. Ini beza orang yang tahu dengan tak tahu lah. Kalau orang tak tahu puasa apa? Puasa Ramadan. Tapi dengan adabnya kita menyebut puasa bulan Ramadan. Kalau tak nak menyebut bulan, kita menyebut Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Dan apabila sebutan Ramadan Karim ini kita ucapkan kepada rakan sahabat Islam kita, maka dia ada jawab dia. Kalau contoh ahlan wa sahlan, jawabnya apa? Okeylah, kita pergi yang paling mudah. Assalamualaikum, jawabnya? Apa khabar? Jawab itu jawabnya kan. Ahlan wa sahlan pun ada jawab dia. Ahlan wa sahlan, jawabnya ahlan bik. Ahlan bik. Kalau kata bariskan ahlan bika bagi lelaki, muzakkar, muannas ahlan biki. Kalau bahasa Arab kita bagi ni. Nah, ini untuk sebagai pengetahuan. Sebab apa kita gunakan istilah ni, kita mesti kena tahu. Kalau nak buat signboard, kena hantar ke DBT. Kalau tak lulus, tak pas. Jadi apabila kita menyebut pada rakan kita Ramadan Karim, maka sunat untuk dijawab apa? Allahu Akram. Allahu Akram. Kerana apa? Allah yang memuliakan bulan Ramadan tersebut. Yang ini memang tak boleh nafi. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah SWT, serta sidang pendengar yang ada pada pagi ini, itulah dia. Apabila kita menyebut bulan Ramadan, bulan yang mulia, maka sudah tentu akan timbul tanda tanya. Apa sebab dia mulia? Dan lebih daripada itu, apakah kelebihan-kelebihan yang ada pada bulannya? Ini secara basic. Adapun bagi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pergi lebih pada advance, kita sebut. Kenapa? Ingin mengekalkan proaktif dan produktif kita dalam pekerjaan. Yang mana semua orang tahu, kalau sebut bulan Ramadan, itu adalah bulan berpuasa. Dan apabila sebut berpuasa, dia berkait rapat dengan jasmani, yang mana akan rasa keletihan sepanjang hari, rasa kepenatan yang luar biasa. Yang mana pada hari-hari biasa kita ada waktu ngeteh. Lagi waktu apa lagi? Makan tengah hari. Lagi? Ngopi. Oh, banyak sila dia. Tuan awak dengar ni. Dia tengok. Maknanya kalau masa ngopinya lama sangat, dia akan pendekkan. Begitulah keadaan Ramadan. Jadi saya berbincang sementara menunggu waktu masuk ke Dewan ni tadi, bertukar pendapat dan mendengar sedikit sebanyak tentang progres apa yang telah dilaksanakan di PKADK negeri, cawangan-cawangan dan sebagainya. Memang sangat memerlukan pekerjaannya itu luar biasa, dan yang perlukan kepada satu momentum yang membantu supaya apa, kekal proaktif dan produktif kerja. Jadi bagaimanakah untuk kita dapatkan situasi sebegini di dalam khususnya pada bulan Ramadan? Sedang kita tahu di dalam sejarah Islam, apakah peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan? Perang Badar. Dan peperangan itu kemenangannya berpihak kepada kaum muslimin. Perang tu. Jadi macam mana kita nak memastikan puasa kita ini seperti ahli Badar? Nak memposisikan keadaan kita ini sama seperti semangat dan niat yang berkobar-kobar yang ada pada diri syuhada Badar. Tuan-tuan dan puan-puan yang oleh Allah, maka sebab itu di dalam agama kita diajar untuk memahami peranan sebagai orang Islam di dalam melaksanakan tuntutan Islam. Seperti mana kita bekerja. Oleh kerana tuntutan kerjalah kita terpaksa bahagikan masa dengan keluarga itu supaya apa? Ada waktu untuk kerja, sebab dia tanggungjawab. Akhirnya kita jumpa, kita keluar pagi, anak pergi sekolah, jumpa sekejap.
balik anak dah tidur. Kerana apa kita lakukan pengorbanan ini? Kerana kerja, tanggungjawab. Maka lebih pada itu sebagai umat Islam, tanggungjawab kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini disebut dalam hadis bahawasanya bunyan Islamu ala khams. Agama Islam itu terbina dengan 5 pasaknya. Di antara 5 pasak itu adalah saum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Nak tak nak, penat atau tidak, boleh atau tidak, maka kena peruntukkan diri, masa dan keadaan kita untuk merealisasikan perintah yang Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surah Al-Baqarah, ini merupakan kewajipan ke atas kita umat Islam yang sempurna akalnya, yang balik, yang akil balik, untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Dan berpuasa itu merupakan kewajipan seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Jadi beza kita dengan umat-umat terdahulu daripada sudut puasa ini adalah nama bulannya. Mereka tidak diperuntukkan khusus berpuasa sepanjang 1 bulan, sepanjang 30 hari pada bulan yang khusus. Mereka berpuasa ikut pada Nabi mereka. Contoh zaman Nabi Musa. Nabi Musa kata hari ini kita puasa, maka semua pakat puasa. Tapi pada zaman Nabi SAW, kita diperuntukkan dalam 12 bulan, 1 bulan yang kita wajib berpuasa penuh, iaitu namanya bulan Ramadan. Dan dengan sebab kewajipan inilah menyebabkan umat-umat yang terdahulu mereka akan sentiasa jealous dengan kita sepanjang zaman. Kenapa zaman dia tak dapat special ibadah seperti ini? Kerana apa? Akan diberikan 5 kelebihan daripada kita berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi untuk peringkat awal ni saya ceritakan dulu tentang kelebihan Ramadan. Supaya apa? Kelebihan-kelebihan seperti ini menaikkan semangat kita untuk berhadapan dengan Ramadan dengan penuh rasa ketakwaan. La'allakum tattaqun. Iaitu keistimewaannya adalah yang pertama bau mulut. Kita ni kalau pakai minyak wangi, ada nama minyak wangi jenama bau mulut? Mana ada? Kalau pakai minyak wangi jenama apa? Escape. Tak. Minyak wangi perempuan jenama saya tak tahu. Kalau lelaki saya tahu. Yang lelaki pakai minyak wangi apa? Rose. Bos. Bos. Ingat malaikat subuh. Pernah dengar tak malaikat subuh? Oh, maknanya saya tak tua lagi. Nama minyak wangi, tak ada pun nama minyak wangi bau mulut, tak ada. Tetapi khas untuk umat Nabi Muhammad SAW, kerana bau mulut itu Allah Ta'ala ambil dan mengatakan dia adalah yang lebih harum daripada bau kasturi. Masya Allah. Kita sayang macam mana pun, suami, isteri sayang macam mana pun anak-anak, dia bangun pagi, dia kat depan kita, gelap kejap mata sana. Walaupun sayanglah macam mana pun, nak kata bau mulut adalah bau yang tak ada nilai. Setengah orang kata, orang psikologi, bau kentut tu ada nilai. Betul tak? Pernah dengar tak? Bau kentut tu ada nilai. Sebab apa? Nak menilai kesihatan. Maknanya kalau kentutnya busuk, Allah lah katanya khususnya sihat gitu kan. Kalau dia bicara pasal kentut lah, tak maaf. Tapi saya nak fokuskan di sini, bau mulut tu tak ada nilai pun. Tetapi Allah SWT mengangkat darjat lebih wangi daripada bau kasturi. Sedang yang bau kasturi ni kita tahu pernah dengar daripada mana? Orang yang syahid ketika ditusuk dan sebab dia mati, dikira mati syahid, bau darahnya itu bau darah seperti bau kasturi. Itu sekadar bau kasturi. Orang yang berpuasa lebih wangi daripada kasturi. Masya Allah. Tak rasa bangga ke kita? Mulut kita ni bau busuk sebab berpuasa. Bangga. Jadi sebab itu dianjurkan supaya bulan puasa ni jangan perbanyakkan kita berselisih faham. Kalau tak banyak cakap, susah nak keluar arahan. Maknanya kalau arahan yang dikeluarkan pada bulan Ramadan ni ringkas, padat dan tepat. Jadi tuan kita beri arahan, saya kira sebelum pukul 12 ni program kita dah selesai. Cukup lah. Tuan, tapi kalau ceramah datang lama macam mana? Tuan, tak perlu dah.
Yang penting ada tak ada pukul 12 kita balik semua. Contoh. 45 minit. Begitulah dalam keadaan kita bekerja. Kenapa? Sewaktu kita bekerja, kita akan berkomunikasi. Boleh jadi bau mulut kita ni boleh menyebabkan orang lain rasa tak selesa. Mujur dengan seperti mana yang dipesan oleh pengacara majlis tadi, kekalkan SOP kita. Jadi kena pakai mask. Alhamdulillah. Kalau tak, malu kita nak cakap orang tu yang duduk depan sini. Kenapa dah ada datang tu? Tapi apabila umat Islam dia tahu, adat bau mulut ni adalah bau yang lebih wangi daripada bau kasturi. Seterusnya, kelebihan berpuasa pada bulan Ramadan ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ketika mana dia diberikan gandaan dalam melaksanakan ibadat dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ibadat kita ni terbahagi kepada ibadat khusus dan ibadat umum. Apa yang saya nak fokuskan pada tuan-tuan? Tuan-tuan sekarang ni, kalau daripada sudut pandangan mata kita menyebut kita ini sebagai seorang pekerja. Tapi hakikatnya kita sebagai seorang hamba yang beribadah. Kerana apa? Kerja itu adalah satu tuntutan dalam agama. Mana ada tuntutan dalam agama yang tak dikira ibadah? Semuanya itu dikira sebagai ibadah. Tuan-tuan datang kerja dalam keadaan keluar pada rumah bacakan Bismillahirrahmanirrahim, itu dikira sebagai ibadah. Sampai ke tempat kerja, ya Allah, aku niat masuk tempat kerja ini untuk mencari rezeki dan nafkah yang halal yang aku ni diwajibkan cari untuk beri pada anak, beri pada isteri, untuk menyara keluarga. Maka ia di dalam agama dipanggil sebagai ibadah umum. Yang pertama namanya ibadah khusus, iaitu ibadah wajib, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Dan yang kedua, ibadah umum ini adalah ibadah yang bertepatan dengan syariat agama. Jadi tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan berada di atas landasan ibadah umum. Yang mana dalam kelebihan tadi itu disebutkan ibadat digandakan pada bulan Ramadan. Jadi kita jangan beralasan, bos, bulan Ramadan ni balik awal lah. Bos, bulan Ramadan ni kita tak payah buat operasi lah bos. Kita tahu ni banyak orang-orang penagih ambil kesempatan ni. Tapi sebab Ramadan ni tak apa, kita kasih can lah. Dia kalau isap pun, dia cocok pun, bukan dia kenyang, dia high je. Betul? Dia kenyang. Saya teka je ni, tak pernah try. Tak boleh begitu. Kerana apa? Ibadat kerja kita itu dikira sebagai ibadat. Kalau kita solat, solat tak lengkap syarat sah solat, maka terima tak solat kita? Tak. Itulah dia ibadat umum kita. Kita bekerja, tak lengkap kerja-kerja yang kita laksanakan dalam sehari itu, maka ia tidak diterima pahalanya di sisi Allah. Rugilah. Pernah tak kita? Pernah. Datang mula pasca pukul 8.30, balik pukul 5. Tapi dalam keadaan kita kosong, itu amat merugikan. Yang dapat apa? Dapat penat. Jadi apa kata dan apa kiranya? Tak kala mana kita nak sambut Ramadan ni, kita berlatih pada bulan Syaban ini, agar apa? Kita jaga disiplin kerja kita. Supaya apa? Bila masuk bulan Ramadan, kita dapat mengekalkan momentum disiplin kerja tersebut. Khusus bagi mereka yang mendapat arahan-arahan untuk melaksanakan gerak-gerak kerja yang luar daripada kawasan. Ini sebagai satu ujian. Dan insyaAllah jika sempat kita akan bincangkan pula bagaimana untuk kita memahami fiqh orang yang berpuasa. Dia bermusafir, dia bekerja berat, boleh tak dia nak berbuka puasa? Ataupun dia sakit, ataupun dia ada dialisis, ataupun dia mengambil makan ubat sakit jantung dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perbincangan yang sangat luas yang perlu kita hadamkan dan perhalusi sebelum masuk Ramadan. Okey. Jadi saya berharap pada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan ketika mana kita dalam bulan Ramadan, kekalkan momentum kerja kita. Dan kalau boleh kita tingkatkan produktif kita dalam bekerja. Makna bulan Ramadan ni dia lebih aktif. Bulan Ramadan ni dia lebih baik kerja dia. Dan ini yang akan membuka mata orang-orang selain daripada orang Islam bahawasanya apa? Puasa bukan titik kelemahan umat Islam. Kenapa orang bukan Islam, orang musyrikin mengajak perang waktu bulan Ramadan?
Mereka menyangka umat Islam akan tewas kerana kepenatan dan kelaparan, tapi mereka silap. Sedang berpuasa itulah menambah kekuatan jasadiah dan rohaniah kita. Seterusnya, selepas diberikan keutamaan dan kelebihan, digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan pahala-pahala dalam setiap ibadat. Yang saya kira tak perlu untuk kita huraikan dengan lebih mendalam atau lebih luas. Satu amalan sunat digandakan seperti pahala amalan fardu, satu amalan fardu digandakan sebanyak 70 kali gandaan. Ini adalah satu pemberian yang cukup istimewa khusus pada bulan Ramadan. Seterusnya, dibukakan pintu syurga bagi orang yang berpuasa, dan dia ketika mana berbuka puasa, dia dapat syurga tersebut. Apakah nama syurganya? Syurga Ar-Rayyan. Yang mana syurga Ar-Rayyan ini dikhususkan dalam hadis menyebut pada orang yang berpuasa, yang mana ketika mana dia berbuka, dia dapat hadiah. Dan hadis menyebut mendapat hadiah daripada syurga tersebut. Jadi ini kelebihan kita. Maknanya orang yang berpuasa dalam Ramadan ni, yang Allah Ta'ala sediakan nikmat di alam ghaib sana, ketika mana dia berbuka, diberikan padanya pahala dapat syurga Ar-Rayyan. Jadi cerita tentang syurga ni, kita boleh hanya sekadar berimajinasi saja. Kerana apa? Kita tidak lagi melihat dan merasa dengan panca indera kita. Tetapi di sinilah diuji akan kekuatan, keyakinan dan iman kita kepada janji-janji Allah dan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kelebihan bagi orang yang berbuka puasa pada bulan Ramadan akan diberikan kepadanya dua kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah kegembiraan ketika mana dia berbuka puasa, yang dia bersyukur dapat menamatkan tanggungjawab dan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Maka ketika dia berbuka, dia mengucapkan, Alhamdulillah, aku telah dapat menyelesaikan tanggungjawab aku dengan baik. Maka di situ ada kegembiraan yang Allah beri. Jadi kegembiraan ni kita boleh nisbahkan dalam bentuk erti kata apa? Kita penat seharian bekerja. Bila balik rumah, kita bersama-sama dengan ahli keluarga menunggu di meja makan untuk menantikan waktu berbuka puasa, dan ketika mana laungan azan dibunyikan, ketika itu adalah waktu yang sangat gembira, seronok sangat. Lebih-lebih lagi kalau dapat satu Ramadan bersama dengan keluarga. Ini sunat, dianjurkan untuk kita berbuka puasa tu dengan ahli keluarga pada hari yang pertama puasa. Kerana apa? Ada hadis yang menyebut Allah SWT memandang dengan penuh rahmatnya pada malam pertama Ramadan. Jadi kita usahakan satu Ramadan ni, kalau dapat balik awal. Kerana apa? Kumpul dengan keluarga. Pada hari tersebut kita nak menzahirkan rasa syukur. Kerana apa? Dapat berpuasa dengan ahli keluarga. Dan sebelumnya pula, waktu hari Isnin, malam Selasa pun benda yang sama. Kita juga disunatkan untuk membaca doa awal bulan. Allahumma ahillahu bil amni wal aman wal islam, Rabbi wa rabbukallah. Wahai Allah yang telah mengeluarkan anak bulan Ramadan dengan keamanan dan kesejahteraan, maka Tuhan kami dan Tuhan engkau adalah Allah. Ini menunjukkan rasa syukur kita dapat masuk ke dalam bulan Ramadan. Syukur. Kita ada baki beberapa hari lagi ni, mohon benar-benar pada Allah, ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Salam dengan keluarga, minta maaf banyak-banyak dengan keluarga. Sebab apa? Supaya kita dapat masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih daripada dosa. Kita kadang-kadang ni, kita niat nak buat macam-macam bulan Ramadan, tetapi bila masuk je Ramadan, bagai tak boleh nak buat apa. Di mana silapnya? Silapnya adalah kita lupa nak bersihkan diri kita daripada dosa. Ibaratnya lori yang bawa barang muatan yang terlalu banyak, dia boleh ke nak naik bukit dengan laju? Tak boleh. Dia kena lepaskan muatan dia, baru dia boleh naik dengan cepat. Begitulah keadaan kita. Nak sampai kepada puncak takwa, sampai pada puncak maghfirah, sampai pada puncak diampunkan oleh Allah Ta'ala, maka kita kena lepaskan dosa-dosa kita. Kena bertaubat. Inilah bulan Syaban yang berbaki beberapa hari lagi ni, jangan kita sia-siakan. Dan kena ingat, ketika mana kita semua sedang tahu syaitan itu dibelenggu pada bulan Ramadan.
Allah Ta'ala akan perintah pada malaikat Jibril, wahai Jibril, belenggu syaitan ini dan letakkan dia di mana? Dalam hadis sebut di tengah lautan, di dalam lautan dan di tengah lautan. Letakkan di situ. Jadi orang-orang suka ke laut ni, kerja yang muka-muka ni, tahu dia. Hati tu, tengah tu banyak syaitan, kena gari tu. Nah, syaitan pun dia pasang strategi. Sebab dia tahu Ramadan nanti dia nak kena ikat. Jadi Syakban ni, dia pasang betul-betul, download banyak-banyak aktiviti nakal yang akan dibuat pada bulan Ramadan. Sebab tu tak heran, Ramadan pun ada orang kena tangkap tak berpuasa. Sebab dia dah download dulu aktiviti tu. Ini tak mustahil. Memang ada. Saya ada dengar satu siaran radio. Saya dah dengar kasih oleh Allah. Tak sebutlah negeri mana. Di Pasir Benua. Dia dah warning awal-awal. Ada satu kedai ni memang dia jadi pot. Orang berbuka puasa. Orang tak puasa. Bukan buka, orang tak puasa. Jadi saya dengar siaran radio ni, Jabatan Agama negeri dia dah warning awal-awal. Maknanya kalau dia buka waktu Ramadan, kita akan sita kedai dia. Sebab sepanjang Ramadan memang banyak kes kat kedai itu. Ya Allah. Tak rasa mana. Ini sebab kerana apa? Tak faham Ramadan tu apa. Dia tak tahu keistimewaan Ramadan. Kalau dia tak tahu keistimewaan Ramadan tu lah sebabnya. Jadi kita perlu upgrade ilmu kita. Our knowledge must upgrade. Untuk apa? Supaya kita masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan ada ilmu. Bukan kita Ramadan kita jadi tak ada ilmu. Dan ilmu kita ni, kenapa saya kata perlu upgrade? Sebab rata-rata pada kita ada ilmu fardu ain tahap rendah, paling jauh sekolah menengah. Contohnya, kalau kita kata buat hukum yang batalkan puasa, benda-benda yang masuk ke rongga terbuka. Apa dia rongga-rongga terbuka? Agak cubalah. Rongga-rongga terbuka apa? Mulut, hidung, telinga. Apa nak yakin jawab tu? Itu kita perlu. Itu saluran tu. Rongga terbuka ni, our stomach, perut, kendi kencing kita, paru-paru kita, jantung. Itulah yang disebutkan sebagai rongga-rongga terbuka. Yang ini, yang ada ni saluran terbuka. Jadi benda yang masuk ke dalam perut, itulah yang membatalkan puasa. Benda yang masukkan ke dalam dubur kita sehingga ke pundi kencing, itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau sekadar telinga, kita buat sebegini, batal tak? Tidak. Dia ada batasan dia. Kalau kita sebutkan hukum fiqh, ukuran dia, lihat pada jari. Paling seronok dan paling nikmat, kulit telinga guna jari apa? Jari apa? Aku jari apa? Dia kelingking kan? Mana kelingking dia pergi paling jauh. Dan paling bila garu, meleleh mata. Jadi, itulah yang batalkan puasa. Tapi, tak batal puasa. Rasa rata. Maksudlah dengan jari telunjuk. Dan nak pergi lebih jauh daripada jari kelingking. Dan kalau kita ukur, telinga gatal, kita garu guna ujung pen. Kalau nak diukur, ini lagi jauh pergi dah. Leleh duduk mata. Geling-geling ni. Bermakna itulah akan batal puasa. Rupanya selalu rongga berbeza. Faham. Dan apa jua yang masuk? Tak kira lah yang masuk. Masuk tu pensil, dakwat, anak kita gigit-gigit. Kan ada apa kan kat ujung kan? Tetelan. Puasa dia punya pensil. Mana pergi madam kamu? Jadi kita buat gini tertelan. Batal dah puasa. Taklah, bukan makanan. Apa? Jadi saya pergi lah beberapa tahun yang lepas satu sekolah. Saja cerita je kan. Supaya dia mengantuk lah. Saya kata waktu siang hari, waktu Ramadan, boleh makan tak boleh, boleh minum tak boleh, boleh makan kismis tak boleh. Kenapa? Kismis bukan untuk perut, kismis untuk tak. Sudah. Tapi kalau fikir bijak juga budak kan? Orang pun rasa gitu. Agak pakat belaka semua makan kismis ni. Kismis bukan untuk perut, kismis untuk otak. Kata saya, bijak kamu. Tapi sayang. Dia bukan makan terus pergi ke otak anak-anak. Dia masih lalu ke Hong Kong dulu.
Ini rongga dia. Dan kerongkong di mana tahap yang membatalkan? Kata dalam kitab fiqh mazhab kita, mazhab Syafi'i, sehingga tahap makhraj huruf ha. Hamzah ain, hamzah ain ha. Ain ha. Pasangannya ain dan dia adalah huruf ha. Huruf ha pedas kita panggil. Kalau guru belajar ilmu tajwid dipanggil ha pedas. Sampai ke situ batal. Muntah keluar lebih pada situ batal. Ini kena hati-hati. Kadang kita nak mengejar sangat minum air tu, nak jagakan supaya separi tu dalam keadaan kita badannya tu tak hidrasi ataupun tak stroke haba, minum air sebanyak-banyak tidak. Sekali bila rupuk keluar balik semua. Batal, keluar balik. Lepas daripada halqum kadar huruf ha, tempat huruf ha. Maknanya bila terasa terdekat tu tak boleh telan kalau tak sengaja. Kena keluarkan. Jadi kalau seperti ini kita perlu upgrade ilmu kita. Sedang pula kita bekerja. Musafir. Macam mana Ustaz? Saya pula dapat arahan kerja tengah Ramadan ni kena ke musim, kena pergi ke sepadan sana, sepadan sini. Macam mana Ustaz hukumnya? Betul-betul juga ni, Ramadan dah ngantuk. Tak Ramadan tak ngantuk. Kita ada staff yang non-Muslim kan? Ada juga kan? Jadi kita kena tunjukkan kepada mereka dakwah kita kepada mereka. Even kita fasting in that day, kita boleh continue kita punya puasa walaupun kita berpuasa. Sehingga dia kata aku, dahsyatlah aku tengok kau waktu puasa pun kau bekerja sama seperti tak puasa. Memang aku tak puasa sebab aku cuti hari ni. Contoh bagi yang perempuan lah. Tuan-tuan dan perempuan dikasihi oleh Allah, itulah di antara kelebihan yang ingin saya sampaikan. Bahawasanya ketika mana sampai pada bulan Ramadan yang saya sebutkan tadi, kita bersihkan jiwa, kita bersihkan hati kita. Terimalah Ramadan ini dengan penuh pengharapan, la'allakum tattaqun. Dalam hadis, dalam Al-Quran, ahli mufassir menyebutkan, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, pada malam pertama Ramadan itu, Allah Ta'ala mengampunkan sejumlah orang daripada api neraka. Selamatkan. Hari kedua ada sejumlah, hari ketiga ada sejumlah. Dan 30 hari daripada Ramadan itu sudah tentu jumlahnya sangat banyak. Sehingga dikatakan bagaimanakah jumlahnya? Kamu bayangkan dalam satu kandang tu mempunyai beribu-ribu ekor biri-biri. Macam mana banyaknya? Sebanyak bulu yang ada pada biri-biri tersebut. Maknanya pengampunan Allah sangat luas pada bulan Ramadan. Amat rugi kalau nama kita tak tercantik diampunkan Allah. Jadi apalah kiranya yang kita pasang strategi Ramadan kita ini dengan penuh rasa ketakwaan. Ihtisaban. Moga kita dapat ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan oleh Allah akan dosa-dosa kita yang dahulu dan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi oleh Allah, maka di dalam kelebihan, saya mengambil satu lagi sebelum kita masuk kepada apakah ilmu yang perlu kita upgrade dalam memahami Ramadan dan erti kata lain ilmu dalam kita bekerja dan kita berpuasa, iaitu kelebihan yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bagi orang yang berpuasa, ialah mereka itu diberikan kekuatan untuk menguatkan akal fikiran mereka. Jadi puasa ni, kelebihan dia bagi umat Islam, akal dia menjadi kuat. Jangan kita bagi alasan puasa akal tak boleh fikir, puasa tak boleh nak buat itu, tak boleh nak buat itu. Malukan. Kerana apa? Dalam banyak sejarah-sejarah umat Islam menuliskan kejayaan umat Islam itu banyak berlaku, sebahagian itu berlaku dalam ketika mana bulan Ramadan. Ketika mana Ramadan itu difardukan pada 2 Hijrah, Nabi SAW berpuasa sebanyak 9 kali, dan ketika mana wafat pada tahun 11 Hijrah, Rasulullah berpesan kerana apa? Bulan puasa ini adalah bulan yang sebenarnya meningkatkan produktiviti kita. Jadi kita kena carilah di mana peluang-peluang tersebut. Seterusnya, apabila kita melalui fasa-fasa Ramadan, maka sudah tentu kita perlu menghiasi diri kita ini dengan adab-adab ketika mana berada pada bulan Ramadan. Pertamanya, adab yang kita perlu tahu ketika bulan Ramadan, jagalah percakapan daripada mulut kita, lisan kita. Jangan kita banyak cakap benda-benda yang lagha. Ustaz, dalam hadis ada beritahu Ramadan ni tidur pun dapat pahala. Tidur pun dapat
pahala. Kalau kita datang tempat kerja tidur saja, kita faham. Konsep tidur ataupun konsep bekerja pada bulan Ramadan ini, sebab itu saya katakan tuntutan kita bekerja ni kena faham Ramadan. Kalau tidur sepanjang hari, dalam hadis juga ada menyebut dia tak dapat manfaat. Kerana bertidur, tak ada apa produktiviti yang dia boleh buat. Awak makan nasi saja, rasa tak nikmat makan asam pedas walaupun ada kat depan awak? Rasa tak? Tak, sebab awak pulun nasi je. Ibaratnya awak pulun Ramadan tu tidur je. Awak dapatlah nasi je. Tapi kalau Ramadan tu, ibaratnya bila awak makan nasi, nampak asam pedas, awak ambil asam pedas. Nampak rendang pula, ambil rendang. Nampak sambal belacan, ambil sambal belacan. Nampak kambing golek, semua suka kambing golek kan ni? Suka tak? Oh, tak suka pula. Tak dekat Ramadan ni kambing tak suka. Ayam panggang, ayam golek, ayam penyet, ayam apa lagi? Ayam Cina je tak boleh makan. Jadi menunjukkan bahawasanya sama tak pahala orang yang puasa tidur sepanjang hari dengan pahala orang yang berpuasa tapi dia bekerja? Sama tak? Dia tak sama. Berbeza. Jadi kita nak yang kita bekerja, kita berpuasa dan kita kekalkan momentum tu. Barulah berlipat ganda pahala ni. Allahu Akbar. Kemudian selain daripada jaga percakapan kita, elakkan daripada berlaku perbalahan. Ketika mana kita diajak untuk berdebat, maka disunatkan untuk berkata, aku sedang berpuasa. Aku ada set terpoin baru lah, aku puasa ni. Contoh, ialah kan sambil menyelam minum air kerja, aku ada tawaran baru ni. Public good contohlah kan. Ni harga tengah turun ni, ambil lah. Ataupun orang yang main investment ni slot tengah jatuh ni, boleh lah kalau nak beli ke apa ke. Katakan aku sedang berpuasa. Kerana apa? Dibimbangi. Bincang tentang pembelian tu seminit dua. Selebihnya bincang tentang benda yang tidak sepatutnya. Aku tengok kan, kat rumah orang tu banyak auto point. Dia saja nak kumpul ke atau dia beli tak bayar-bayar. Tak dapat masuk cerita lain lah. Masuk cerita lain. Asalnya nak beli atau tidak. Itu je. Jadi sebab itu Ramadan dianjurkan untuk kurang bercakap. Cakap yang perlu. Cakap yang perlu. Alhamdulillah, rahmat kita dapat Ramadan kali ini kita pakai face mask. Alhamdulillah. Tapi kalau dah pakai face mask pun basah cakap je tu, tukarlah yang baru. Bimbang bawa sebab pada orang lain. Kemudian lain daripada percakapan, wal jawarih, jagalah anggota tubuh badan. Kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, cuba sebaik-baik dan seelok-eloknya jauhkan diri kita daripada disangka buruk oleh orang lain. Contohnya macam mana? Kita buat appointment. Tuan Azli, saya nak jumpa awak lah. Jumpa kat mana Ustaz? Saya nak jumpa awak dekat Mamak. Siang Ramadan ni. Jom. Jumpa. Tuan Azli sampai dulu, dia tunggu saya. Dekat. Puan ni lalu. Astaghfirullahaladzim. Tuan Azli, taubat lah Tuan Azli. Padahal dia puasa, dia tunggu siapa? Dia tunggu saya. Jadi boleh menyebabkan sangkaan yang tidak elok. Itu yang kita kena jaga pada bulan Ramadan. Jangan kita mengarahkan anggota tubuh badan kita buat satu benda yang orang boleh sangka tak elok. Oh, itu ramai-ramai masuk dekat bilik gelap tu, berasap lah tu. Kan ada gotong royong, Tuan Azli kata. Oh, gotong royong, minta maaf. Jangan buat satu benda yang boleh mengundang su'uzan. Dalam bahasa Arab dipanggil sangka buruk. Dan kita juga dianjurkan supaya tidak bersegera bersangka tidak elok. Jadi bila kita bekerja ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada kadang tempat yang kita tak boleh elak daripada sangkaan orang. Betul tak? Kita pergi ke tengah laut nak buat operasi, orang kata, tu berbuka lah tu. Berbuka berjemaah lah tu. Mati laut. Itu sambil mandi, sambil minum lah tu. Itu yang pakai menyelam minum air tu. Berdosa kita sangka begitu. Jadi antara kita ni jangan bersangka yang tidak elok. Dan jangan buat satu yang orang boleh sangka tidak elok. Dah ya memang ada kotak rokok kat sini. Buat apa kalau ada operasi lah. Puasa ke tidak? Puasa. Dia memang orang akan sangka tak elok. Padahal dia lupa ni Syakban punya tu kotak. Kotak
tak Syaban tu. LM, lambat mati kata dia. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu pun begitulah. Perempuan elakkan suatu perkara yang tidak menyangka buruk. Dan kita bagi orang lelaki kena hormat pada kaum wanita, kaum hawa khususnya. Kerana apa? Mereka ini ada rukhsah yang mereka tak boleh puasa kerana datang hari. Jadi kalau dia pergi ke dapur, ada dapur kan? Pantry kan? Balik pantry tu yang lelaki jangan nyebut-nyebut nak datang. Buat-buat nak nyapu kan? Buat-buat nak hantar barang, buat-buat nak tanya, tak perlu. Dan bagi perempuan sekalian, walaupun diberikan rukhsah, jangan sewenang-wenangnya makan di depan orang yang berpuasa. Kalau memang tak boleh elak, minta izin. Boleh tak boleh, saya nak makan. Saya kalau tak makan ni nanti kan masuk angin. Saya memang tak puasa hari ni sebab memang Allah bagi cuti ABC kan. Minta izin. Kawan kita tu pun, yelah, bismillah lah. Kereta je lah. Minta izin tu adab dia. Dan seeloknya, bila kan ada 2-3 orang duduk kan, pergilah. Kunci lah pintu. Kawan lain nak masuk tak boleh, tukar baju. Contoh kan. Sedang makan kat dalam. Yalah, itulah rukhsah yang Allah Ta'ala bagi. Orang lelaki jangan buat rukhsah. Saya datang hari Ustaz, beruzuran, tak boleh. Sebab tu kena faham. Di dalam agama kita ni, benda yang dibolehkan dengan sebab syar'i, itu namanya keuzuran. Bukan tak dibolehkan dengan sebab masyaqqah ataupun benda-benda yang meletihkan, menyusahkan. Susah belum tentu dia syar'i. Contohnya bekerja, ni kita dah masuk fiqh bekerja, orang berpuasa. Dia sebagai penguasa yang perlu meronda sebagai contohnya. Pernah kan tengah hari bekerja, meronda sana sini dan akan rasa letih dan haus yang tersangat. Kalaulah tempoh dia meronda tu dalam tempoh 5 ke 6 hari, takkan dalam 5 ke 6 hari tu dia takkan berpuasa, tahu. Dia wajib berpuasa kerana apa? Itu hanya sekadar masyaqqah. Itu hanya sekadar susah. Yang tempohnya itu singkat. Ada pun keuzuran yang disebut kat sini, kesakitan, kesusahan yang kekal. Contohnya, dia apa? Memang tak boleh puasa dengan sebab dia tu sendiri ada penyakit yang memang tak boleh baik. Tengok badan sihat, tapi doktor sahkan dia tak boleh puasa, Ustaz. Doktor pun nasihat supaya saya jangan puasa. Sebab kalau puasa pun memang tak boleh. Itu namanya keuzuran syar'i. Kalau macam sekadar kita pergi meronda, sekadar kita buat serbuan, itu bukan dalil yang membolehkan kita berbuka puasa. Kerana apa? Dia hanya sekadar tempoh yang ringkas, pendek. Jadi sebab tu, produktiviti kita dalam bekerja perlu faham tugasan yang kita laksanakan ini bukan ruang peluang untuk kita bersenang-senang berbuka puasa. Tak apa, saya hari ni saya ada operasi. Awal-awal dah buka puasa. Sekali Tuan Azli kata operasi kanser. Nak cakap apa? Berdosa. Jadi sebab tu kena faham tadi antara masyaqqah dan juga keuzuran syar'i. Seterusnya, apabila kita dah jaga lisan, kita dah jaga panca indera kita, kita jaga kaki, tangan, badan, tubuh badan kita, pasal panca indera ni pun saya nak komen sedikit, iaitu daripada sudut kita kan suka mendengar, suka melihat. Kita ada handphone dan kita pun suka dengar pada lagu-lagu kan. Jadi saya minta update Ramadan kita pada kali ini kurangkan. Lebih-lebih lagi orang lelaki yang dengar lagu orang perempuan yang boleh menaikkan nafsu syahwat, kurangkan. Selebih elok kita tinggalkan. Apa sebahagian pada kita ni memang dia ada lagu-lagu yang dia memang betul hafal dan dia ingat. Betul tak? Lagu apa yang awak ingat? Tiba-tiba lupa saat masuk dewan ni. Lagu apa? Itulah lagi. Yang lelaki pun begitulah, kan? Yang kaum hawa pun begitulah. Ada lagu-lagu yang dia ingat. Jadi Ramadan ni kita bukan nak mengulang kaji lagu, kita nak mengulang kaji Al-Quran. Maka apa kata daripada pagi kalau kita keluar buat operasi, kita dengar radio, peruntukkan sejam ke 2 jam untuk dengar bacaan Al-Quran, zikir.
Lepas daripada itu kita bolehlah dengar lagu-lagu, dengar berita, dengar informasi, nak dengar-dengar. Jadi supaya apa? Ramadan itu benar-benar mengubah kepribadian diri kita. Benar-benar menjadi dan mendidik kita supaya apa yang seperti katakan oleh Tuan Azli tadi, sebagai madrasah, sekolah. Sekolah ni kan dia ada jadual dia, ada undang-undang. Okey. Begitu juga dengan memakai wangi-wangian pada bulan Ramadan. Adabnya kalau nak pakai sebelum subuh. Pakai sebelum subuh. Kerana apa? Dia adalah perkara yang memakruhkan pada bulan Ramadan. Boleh jadi bau-bauan itu meningkatkan nafsu syahwat. Puasa ni mematikan nafsu syahwat. Dalam hadis menyebut orang lelaki dan perempuan yang mampu berkahwin tapi tak ada duit, maka dianjurkan dalam agama untuk dia perbanyakkan puasa. Kerana apa? Puasa akan kasratus syahwah, akan memecahkan syahwat, keinginan. Jadi orang lelaki kalau nak bawa perempuan cari baju, bawa time dia berpuasa. Sogo tu separuh dia pergi. Dia jalan kat Sogo tu 1-2 kedai, abang letih abang, balik alhamdulillah. Siap awak. Dia orang kata shopping online sekarang siap awak. Itulah, nak yang hebat dapatlah yang lepas. Tapi ni saya nak beritahu, berbelanja lebih pada bulan Ramadan ini dianjurkan bagi ketua-ketua keluarga. Apa lagi? Masukkan dulu dalam apa? Masukkan dulu dalam bakul tu. Masukkan dalam bakul, kumpul banyak-banyak. Ramadan tekan suami dia. Jadi suami-suami sekalian, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Ramadan dianjurkan untuk kita berlebih belanja untuk ahli keluarga dan juga saudara-saudara Islam kita. Di antara yang boleh dibuat apa? Tentang yang benda-benda yang kita nak sambut untuk raya tu, buat berilah pada bulan Ramadan. Afdalu sadaqah Ramadan. Sebaik-baik sedekah tu bulan Ramadan. Ni kita sedekah. Beri nafkah tu pahala berganda. Tambah pula dengan sedekah. Tambah pula pada bulan yang digandakan. Maknanya kita boleh buat proposal lah Ramadan, hantar baju raya hari ini disposal. Jadi fikir. Satu warna semua. Contoh aja Sialah Tuan Azri kelipan. Saya mana-mana kan. Dia orang buat sungguh nanti. Jadi kebanyakan belanja. Jadi dan boleh kiranya kita beri sejumlah wang kepada mana-mana masjid yang buka untuk taja berbuka puasa. Orang yang belanja, orang yang buka puasa ni, pahala orang yang berpuasa tu dia dapat. Maknanya dia berpuasa seperti 2 orang. Kalau dia belanja satu office, macam mana? Rancanglah, buatlah iftar jama'i. Kan? Buat iftar jama'i. Siapa yang jadi ketua dia, ketua bahagian apa ni? Sosial keluarga kan, kelab sosial keluarga ke, ketua bahagian jamuan ke, beri peluang dan ruang untuk rakan-rakan kita infak makanan. Saya nak buat ni sikit. Dan kalau boleh buat benda-benda macam tu jangan sampai membazir. Kita dah nak buat baik, penghujung Allah bazir pula. Akhirnya semua ketua sampah, tak elok. Ukurlah pada kemampuan dan ukurlah kepada kapasiti orang yang datang. Jangan bawa berlebihan. Kerana apa? Kita nak mengundang pahala. Akhir sekali dapat pula dosa buat balik. Okey, itu perlu diingatkan bersama. Jadi itulah di antara adab-adab yang perlu untuk kita laksanakan pada bulan Ramadan. Dan ulama menyusun adab-adab ni, ada adab sebelum, adab ketika dan adab selepas Ramadan. Jadi kalau kita nak bincangkan ketiga-tiga waktu ataupun posisi adab di dalam berpuasa ini, memang waktunya sangat panjang. Kecuali apa yang saya boleh khususkan pada tuan-tuan dan puan-puan orang yang bekerja ini adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu kita berpuasa bukan bererti kita diberi rukhsah untuk tidak solat. Jangan kita faham gitu. Ustaz, dah puasa kan, tak payah solat kan? Tak boleh gitu. Orang yang berpuasa tapi meninggalkan solat seperti dia menadah air di dalam bekas yang bocor. Dia buat baik tapi tak tertampung baiknya. Tak ada penutup kebaikan dia tu, tak ada. Ini amat merugikan. Jadi dalam pada mana kita berpuasa ni, jaga adab kita pada Allah. Tanggungjawab kita kepada Allah tu laksanakan. Bagi orang lelaki, pemimpin keluarga, bayar zakat. Jangan lupa.
Zakat itu tunaikan. Makna tunaikan ni tak semestinya kita berjumpa. Sekarang dah ada zakat bayar pun online ke? Bayar guna application sahaja. Majlis Agama Jawatanagama Islam Negeri Johor. Cuma nanti dia akan keluarkan perkeliling berapa yang perlu dibayar. Itu dia wajib bayar tu zakat tu. Jangan dilengah-lengahkan. Jangan kita buat-buat lupa, berdosa. Habis dia, orang angkat takbir solat raya, dah tak boleh bayar. Dah tak boleh dah nak bayar. Maknanya dia kalau kita bayar banyak macam mana pun, dia tetap tak dikira zakat. Dia kira sedekah biasa. Rugi. Jadi ini adab kita kepada Allah, tuntutannya. Kedua, adab kita kepada Nabi SAW. Yang mana kita tahu bulan Ramadan ini dipanggil juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, yang mana ada tarikh nuzul Quran kita. Mungkin tengok pada kalender jatuh pada 29 April. Jadi apalah kiranya kita menghidupkan malam tersebut, seperti mana Nabi SAW akan menghidupkan malam ketika mana diturunkan Quran kepadanya, dengan memperbanyakkan baca Quran, memperbanyakkan selawat. Itulah amalan-amalan yang kita boleh buat. Itulah amalan-amalan yang kita perlu laksanakan. Jangan kita terlepas. Kerana apa? Kalau Ramadan kali ini kita dapat, belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan dapat. Berapa ramai rakan-rakan, teman-teman yang ada di kampung kita, yang Allah Ta'ala telah jemput dia lebih awal sebelum datang Ramadan. Sedang dia dah ada persiapan untuk Ramadan. Kita ni tak pernah pun nak fikirkan persiapan Ramadan, tapi Allah tetap bagi peluang kita berpuasa. Jadi bila kita dah dapat peluang ni, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Kemudian adab kita bersama dengan manusia, adab kita bersama dengan umat Islam yang lain. Ketika mana kita Ramadan, tuan-tuan dan puan, jangan kita membangkitkan kemarahan orang lain. Jadi kalaulah kita dapat arahan tugas buat tu, laksanakan dengan penuh integriti kita buat. Jangan sampai kita buat kerja asal boleh, kita buat kerja asal kerja. Tapi kita kerjalah dengan sebaik-baiknya, supaya apa? Pekerjaan kita itu mendapat pandangan rahmat daripada Allah, dan kita tak menyusahkan orang lain. Kadang di antara kita ni, waktu bulan Ramadan, buat benda yang sama seperti yang bulan yang sebelum Ramadan. Buat benda yang menyusahkan orang lain. Parking double lebih, kita ambil barang orang tanpa izin, mengambil hak orang lain. Jadi perkara seperti ini boleh menyebabkan kemarahan orang lain. Sedang bulan Ramadan ni bukan bulan yang kita nak marah-marah. Bulan Ramadan ni bulan yang kita nak beri ampun, nak beri maaf. Dianjurkan untuk kita baca apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyakkan baca sebelum berbuka puasa. Allah Ta'ala ampun, afwa, beri keampunan. Ampun bukan sekadar ampun. Contoh, awak buat salah di pejabat ini, awak mungkin akan diampunkan, tetapi rekod awak tetap ditulis. Betul tak? Keluar, habis kerja, rekod kerja pernah buat kesalahan begini dan begitu. Walaupun diampunkan, tapi bulan Ramadan, Allah Ta'ala beri ampun dengan bersihkan sekali rekod tersebut. Itulah beza. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berikan pengampunan. Maksud ampun tu, ampun dengan bersihkan sekali. Buku-buku kejahatan yang pernah kita buat, dipadamkan sekali. Maka perbanyakkanlah baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sebahagiannya di masjid baca afwa fa'fu anna. Kerana apa? Mereka mengambil silah jamak. Kemudian pada bulan Ramadan, saya kira boleh untuk saya masukkan tentang fiqh pada bulan Ramadan. Yang kita perlu fokuskan dalam bab niat, kita kena betul-betul niat. Niat hanya sah pada malam bulan puasa, pada malam. Kalau dah masuk azan subuh tak diterima. Kalau sebelum waktu imsak atau waktu imsak masih lagi boleh diterima. Walaupun, ini kita kena faham, kesalahan yang biasa berlaku. Katakanlah kita terlupa nak niat puasa pada malam tu. Habis tarawih, terlalu penat, kita tidur. Bangun pagi pukul 5. Kita tetap baca nawat itu saumagadin an adai fardi syahri ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa esok hari. Kita tak guna pakai saja aku berpuasa hari ini. Kerana apa? Istilah keesokan hari dalam agama kita, perbezaan siang dengan malam. Kalaulah waktu sebelum subuh, itu belum siang. Siang tu bila masuk fajar. Makna mesti lagi malam. Walaupun lagi 3 minit nak azan.
sempat kita niat aku berpuasa esok hari. Habis dia 3 minit, Allahu Akbar, esok lah. Dah masuk hari esok ni kena faham. Jadi seelok-eloknya bagi ikhtiar, ulama kita menulis boleh untuk kita bertaklid guna mazhab Imam Maliki, iaitu dengan niat puasa 1 bulan, tapi mesti niat pada awal bulan, iaitu pada Isnin malam tu kita dah niat sekali sebulan dan niat sekali berpuasa pada hari esok. Kita kena faham konsep ihtiyat ini berjaga-jaga. Andai kata kita terlupa, paling maksima kita akan terlupa berapa kali dalam Ramadan? Paling maksima 30 hari lah. Paling maksima kan? Mana ada Ramadan sampai 40? Paling maksima 30 hari. Sebab dah ngantuk kan, dah tak boleh dah ni. Ada ke orang akan lupa 30 hari? Ada ke orang akan lupa sampai 30 hari? Paling-paling sehari 2, betul? Mungkin kerana terlalu penat. Jadinya, disitulah kegunaan ihtiyat tadi. Tapi sebab tu kita nak upgrade, nak advancekan kita punya pengetahuan agama tentang puasa ni. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya melupakan untuk niat pada malam hari untuk berpuasa pada keesokan hari. Mesti kena niat. Ustaz, saya dah niat sebulan. Ya, wajib niat. Dia tu dengan sebab alasan kita terlupa, bukan kita melupakan. Dan bagi ibu-ibu kaum Hawa yang mana pada jatuh 1 Ramadan nanti dia datang haid dia, pun disunatkan berniat 1 bulan, walaupun dia tak boleh puasa keesokan hari. Kerana apa? Niat ni tak kira dia haid ke ataupun tidak, tak perlu ambil wuduk, sekadar niat. Jadi maknanya bagi ibu-ibu yang kata kena tarikh 1 Ramadan nanti tu, hari Selasa tu, hari bendera merah, niatlah juga pada malamnya untuk puasa 1 bulan. Boleh jadi bila kita dah habis sahaja, dah habis haid tu, masuk hari nak berpuasa, boleh jadi kita terlupa nak niat. Sebab apa? Suci ataupun keringnya waktu tengah malam, subuh tengok dah tak ada, tapi tak sempat niat. Tapi dah ada cover dengan yang niat 1 bulan. Walaupun niat tu dalam keadaan sedang haid. Okey? Jadi itu. Bagi lelaki, mereka yang pergi salat tarawih, pastikan selesai salat tarawih dah boleh niat, ketika mana imam sebut i'taqidu ala saumi rahimakumullah. Marilah sama-sama kita berniat berpuasa pada keesokan hari. Itu bagi mereka yang salat tarawih. Kita dah ada pengalaman kan, salat tarawih kat rumah semua pernah tak? Jadi imam kan? Alhamdulillah Ustaz, inna atoyna wallahu ahad. Alhamdulillah. Macam mana pun awak baca, inilah makmum setia awak. Inilah terima kasih pada dia yang tak banyak komen. Bang, daripada rakaat 2 sampai rakaat ke-8 ni inna atoyna je bang. Jangan kata Ramadan sebulan, raya pun jadi Masya Allah. Rekod tak? Awak baca? Rekod tak? Rekod kan? Simpan esok ada cucu tunjukkan. Atuk awak dulu khatib tau. Khatib apa? Khatib khutbah raya tu. Wah, masjid mana? Kat rumah. Tengok rupa pegang tromen, pegang petang Star Wars. Aduh, macam-macam. Yelah, itulah pengalaman kita kan? Ketika itu yang kita diuji, memang di situlah sebenarnya kita lihat sejauh mana kepahaman agama masyarakat kita. Level dia. Ada satu tempat tu, dia memang orangnya nelayan. Yang pakai yang tu, dayuh tu, pegang tu. Dah itu je yang ada. Kalau nak pegang bom kan tak elok sangat. Itulah yang dia pegang. Tunjukkan gambar pada saya, Ustaz. Dia kata, ya, inilah kita punya pengalaman kita 1 bulan solat di rumah. Jadi Ramadan ni satu-satunya malam yang ada solat tarawih. Awak buatlah tarawih, luar tarawih tak kira. Luar Ramadan tak kira. Tak dikira. Buatlah luar. Qada macam mana pun tak sama. Qada tarawih valid pada bulan Ramadan. Khusus dia. Kalau kita tinggal solat Zuhur, Asar, Maghrib, dia boleh buat pada waktu-waktu yang lain. Contohnya kita tinggal subuh. Zuhur tadi, Zuhur akan datang ni, kita solat, kita qada sekali dengan subuh pagi, valid. Ataupun kita tak sempat buat hari ni, kita buat pada hari esok, pun masih valid. Tapi kalau tarawih, mesti dalam Ramadan saja. Jadi kalau kita tinggalkan, rugilah. Masjid pun dah diberi kebukaan, keterbukaan, datang memenuhi kapasiti masjid. 100 ke 200 datang. Jangan kita fikir cepat nak balik. Orang lelaki ni cepat nak balik sebab penat. Nak tengok wrestling.
Betul tak? MMA ke MME? MMC? MMA Oh tengok dia. Dan orang lelaki ni dia bukan tengok yang bergaduh tu, yang bawa round pertama tu, round kedua. Ini kalau nak masuk MMA, tiup dia kebah dah. Dah tak payah bunyi masuk gelanggang, tiup je, jatuh dah. Tapi sebab tu kita kata jagalah panca indera kita. Apa yang kita nak gebutkan Ramadan ni, lalulah dengan penuh rasa keimanan, ketakwaan. Dan boleh jadi, sebab tu saya ada pengalaman di Yaman tahun 2013 berpuasa di sana. Sebelum berbuka puasa, guru-guru kita rasa ingatkan, adakah Allah Ta'ala terima pengorbanan kita menahan lapar dan dahaga bermula pada terbit fajar tadi? Adakah Allah terima pada saat ini? Ini dah dekat buka ni. Memang sungguh kita rasa, ya Allah, tadi aku tak sempat nak habiskan istighfar, tadi aku tak sempat nak habiskan selawat, tadi aku tak sempat nak habiskan satu juzuk Al-Quran. Ya Allah, terimalah, ya Allah, puasa aku. Lagi 2-3 minit lagi nak buka ni. Nak menunjukkan apa? Supaya setiap detik Ramadan tu meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagi diri kita, seperti mana Ramadan yang lepas, Ramadan PKP. Ramadan PKP itu memang betul-betul meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagi diri kita. Maka apa kata pada Ramadan kali ini, kita meninggalkan kesan keimanan pada diri kita. Ramadan yang lepas kita meninggalkan kesan apa? Kemarahan kita pada Ramadan. Bazar tak ada marah, bazar tak ada ni marahnya. Daripada awal pintu sampai hujung pintu, semua dia beli. Sekali buka minum dengan makan kurma, dia kenyang dah. Okay? Jadi sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi oleh Allah, kita kembali pada bab niat tadi. Pastikan kita niat pada malam hari. Bagi anak-anak macam mana Ustaz? Anak-anak mereka yang belum lagi baligh, dia tidak diwajibkan puasa. Tapi kalau dia dah mumayyiz, pahala bagi dia dan bagi ibu bapa mereka. Tapi kalau anak kita umur 10 tahun, dalam hadis kata boleh rotan, boleh paksa dia. Tapi kalau sampai dia dah menggigil, boleh suruh dia berbuka. Jangan kita paksa dia, berdosa kita. Sampai dah tahap sebegitu tak boleh. Ala kulli hal, didikan itu penting untuk kita beri kepada anak-anak. Macam kita dululah. Dilatih puasa waktu peringkat umur belum balik. Tapi kita ni waktu kecil, kita ni dah mumayyiz. Masuk mumayyiz ni apa? Dia dah matang. Walaupun dia belum lagi keluar air mani, belum lagi keluar haid, tapi kita dah matang. Antara coklat dengan teh telinga boleh beza. Boleh beza. Sebab apa? Dah matang. Dah mula ada perasaan. Tengok orang dah mula rasa seronok. Tengok rokok dah mula rasa nak cuba-cuba kan. Dulu kan. Betul tak? Tak pernah. Oh baik semua ni. Bila anak-anak kita dapat kenal pasti, mereka ni dah mumayyiz. Dah boleh beza mana baik mana buruk. Maka tak salah untuk kita latih dia. Kalau anak yang sekolah tu, kita boleh pesan dalam grup WhatsApp, cikgu, saya nak cuba latih anak saya. Kalau tak sekolah tu, ada yang sekolah, kadang setengah sekolah dia memang sediakan. Sebab apa, memang tak wajib pun budak-budak ni puasa belajar 1, 2, 3 ni. Tengok anak kita dapat tahan tak? Kalau dia dapat tahan, insyaAllah masa depan dia tu memang hebat. Kerana apa? Dia boleh kawal diri dia. Puasa ni bukan sekadar tahan nafsu, kawal diri lah. Maknanya walaupun dia tak ada nafsu nak makan, tapi dia tak boleh kawal. Tangan dia tu nak ambil tak boleh kawal. Memang dia pergi sendiri ambil masuk kat mulut. Nampak macam mana? Macam Shopee. Awak boleh kawal ke dia? Dia kalau dia nak bunyi, waladhdallin, Shopee yang bunyi. Saya dah pergi satu tempat. Surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Menjawab-jawab Shopee dia. Daripada ke sana sini. Ya Tuhan, ampunkanlah. Ini bahan benda yang tak boleh ditahan-tahan. Waladhdallin, Shopee yang nyawa dulu. Ngam pula tu imam dia baca habis waladhdallin. Allahu Akbar. Jadi begitulah keadaan pada bulan puasa. Itu bagi puasa untuk anak-anak. Kemudian bagaimana pula bagi orang-orang yang sakit. Kita ada jaga mak, jaga ayah. Yang memang dia tak boleh puasa, maka dia tidak diwajibkan puasa. Maka apa yang kita perlu buat, bayarkan untuk dia fidyah. Bayarkan fidyah untuk dia dan tak perlu diganti puasa. Kerana memang dia tak boleh puasa. Tetapi kalau dia meninggalkan puasa dalam keadaan dia mampu berpuasa, maka kita perlu gantikan puasa. Ini kena faham. Begitu juga bagi ibu yang mengandung, ada kaedah dia. Nak berbuka puasa dengan sebab siapa? Kalau buka puasa sebab baby, ada fidyah dia. Kalau buka puasa sebab diri dia,
Bukan lemah sebab baby yang selalu rendang tu, tak. Sebab dia rasa lemah, maka dia hanya perlu ganti, tak perlu fidyah. Okey. Jadi kita buat satu pengorbanan untuk terbuka puasanya sebab orang lain, maka orang tu perlu bayar fidyah. Contohlah, awak operasi di tengah laut kat Mersing sana, ada orang lemas, awak sedang puasa. Saya puasa, saya tak boleh berenang. Tapi sebab kena menyelamatkan dia, kena berbuka, minumlah 100 plus dulu sebab tak ada tenaga kan. Kita buka puasa sebab siapa? Sebab dia yang kena bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Sebab apa? Dia yang penyebab kita berbuka puasa. Lepas hari jangan salahkan tuan awak pula. Kerana terlalu banyak arahan, saya berbuka puasa sebab arahan tuan. Tak boleh. Masyarakat pendek, tak ada kena-mengena. It's not a point I want to blame you. No. Tapi inilah yang kita perlu faham. Kadang kita ni kalau baca, ini masalah. Kalau baca buku, baca kitab, apa semua, kalau kita baca tak habis, kita baca tanpa ada guru yang tunjuk ajar. Dia kata lisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa ni ada 2 kegembiraan. Dia salah baca, bukan farhatan, baca huruf kha, farihatan. Jadinya bagi orang yang berpuasa itu ada 2 ekor anak ayam. Anak murid pula memang lurus. Kenapa ada anak ayam kaitan dengan puasa? Satu untuk sahur, satu untuk buka. La haula wala quwwata illa billah. Habatus sauda kita tahu kan, ubat. Jadi hayyatus sauda, salah baca, salah baris, jadi ular hitam. Makanlah ular hitam untuk kesihatan, mati dia. Ular tu kan beracun. Jadi sebab tu kita kena upgrade dan kena faham ilmu. Okey, itu yang berkaitan dengan niat. Maka jangan kita lepas ataupun kita biskan tentang niat. Jadi tempoh niat ini itulah yang seperti disebutkan, waktunya malam adalah waktu yang terbaik. Jika diniatkan dilakukan sebelum tenggelam matahari, sebelum maghrib atau selepas masuk waktu fajar, maka niat itu tak sah. Maknanya sebelum maghrib kita dah niat untuk esok, tak sah. Mesti lepaskan maghrib, sekurang-kurangnya paling baik selepas isyak. Sebab waktu maghrib, masuk maghrib itu masuk waktu malam. Dan lebih yakin lepas isyak memang confirm malam. Jadi jangan nak sentiasa, orang kata istilah Indonesia sangking niatkan, jangan lupa. Buka-buka je terus niat itu subuh. Tak boleh. Begitu juga kalau dah azan subuh. Jadi bagi mereka yang miss niat, tak boleh makan sewenang-wenangnya pada pagi hari. Contohlah, Ustaz, saya sebenarnya lupa nak niat Ustaz malam tadi. Jadi hari ni saya boleh macam biasa Ustaz akan. Tak boleh. Kena imsak namanya. Imsak ni maknanya kena tahan. Dia kena tahan. Tak boleh makan pada siang hari walaupun dia ada miss niat. Rugi tak? Sebab tu saya kata niat ni kena jaga dia. Ibaratnya kamu pergi kerja tapi kamu tak boleh buat apa. Kena duduk kat meja. Nak dengar arahan tak boleh, nak pergi arahan tak boleh. Gaji masuk tapi tak seronok, tak boleh buat apa. Okay? Jadi niat ni kena jagalah. Sebab apa? Saya kira niat ni yang selalu ialah setahun sekali. Dan sekali itulah sebulan yang kita perlu jaga elok-elok. Bimbang kita terlupa. Dan lupa-lupa pun kita jangan salahkan sifat lupa ni. Lupa-lupa ni pun ada nikmatnya, betul tak? Lupa ni ada nikmat tak? Ada, jangan salahkan. Kalau lupa ni tak ada nikmat, Allah tak cipta lupa. Lupa ni kan makhluk. Jadi lupa ni bagi orang yang lupa. Yang lupa bukan buat lupa. Yang lupa terminum, termakan. Dan bila dia sedar, dia perlu keluarkan. Dan kalaulah dia tak sedar, maka itu jadi rezeki bagi diri dia. Jadi jangan salahkan lupa. Terima kasih kepada lupa. Andai kita terlupa. Tapi kalau niat terlupa, dia tak dapat. Niat ini adalah kes yang perlu dipahami. Niat kalau terlupa, dia tetap tak dikira. Bolehkah awak dah habis solat baru niat nak solat? Lupa sana niat, dah dekat tayat akhir, usalli fardhu subhi, baru ingat nak niat. Mana boleh. Niat tu mesti di awal, tak boleh di akhir. Dan tak ada niat yang dah buat dulu amalan baru niat, tidak ada. Kecuali bab soal hatilah. Bila dia dah buat itu ini, saya tak ada niat pun nak sakitkan hati awak. Contoh. Itu yang banyak tengok drama tahulah. Baik. Niat membatalkan puasa, boleh tak?
Jika seorang yang berniat untuk membatalkan puasa ketika berpuasa, maka niat itu tidak membatalkan puasanya, kecuali dia melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasa. Jadi kita kena faham, istilah batal puasa dengan istilah batal solat ni berbeza. Kerana apa? Kalau solat kita niat keluar, maka keluarlah kita daripada solat. Tapi kalau puasa, aku niat aku nak buka puasa, tapi kita tak buat pun, maka puasa masih lagi dikira. Walaupun dah pegang bekas air tu dah menggigil lah, pula buka ni. Selagi tak masuk mulut, ia tidak dikira berbuka. Okey. Baik. Sebahagian pada kita berpendapat bahawasanya adakah cukup dengan bersahur dikira niat? Dulu-dulu mungkin kita pernah dengar. Kalau tak sempat niat, cukup dengan kita sahur, itu sudah dikira sebagai kita berniat. Di sini ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tidak cukup ataupun tidak sah dengan hanya sekadar bersahur tanpa niat. Ada pendapat yang mengatakan dia sah. Kerana apa? Sahur ini tidak berlaku kecuali pada orang yang berpuasa. Baik. Maka di sini apa yang kita boleh katakan, jika hanya bersahur tanpa terlintas di hatinya melakukan untuk berpuasa, walaupun seorang bersahur untuk berpuasa atau untuk kuat menahan lapar dan dahaga untuk esoknya, samalah juga jika seorang yang menahan diri daripada melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasa kerana takut fajar telah terbit, ia belum mencukupi, maknanya tidak sah. Jadi jangan kita beranggapan sahur ni dah kira sekali lah, conclude lah ni, kita dikira niat. Tak boleh. Niat ada sebutan dia, sahur ada kaedah dia. Dan sebaik-baiknya sahur kita selesaikan ketika mana? Sebelum waktu imsak, 10 minit sebelum azan subuh. Kerana apa? Waktu imsak tu, waktu imsak ni istilah mudah saya nak cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan, seperti waktu yang kita perlu tarik handbrake. Tarik handbrake. Kerana apa? Waktu imsak tu kita nak sediakan diri kita untuk solat, burus gigi. Tak mungkin waktulah kita jumpa balik lada yang selit, waktu itulah kita jumpa balik rendang, itu jam lah kita jumpa biji lada macam-macam kat gigi ni. Jadi imsak itulah waktu kecederaan untuk kita bersiap-siaga untuk solat. Begitu juga kalaulah kita dah lepas solat, kadang-kadang waktu kita bersendirian ni, lidah ni nakal ni, dia jalan je kat dalam tu, dia mencari apa benda yang boleh dicongkel, kan, dia carilah, jumpa yang asam pedas malam tadi punya, lada dia, maaflah teruk sikit bunyi dia tu. Apa yang dia perlu buat? Bersegera mengeluarkan dan kumur mulut tersebut. Kita kumur, kita kena keluarkan. Jangan, alhamdulillah ni benda dah dalam mulut, macam Helio juga. Helio ni dalam mulut, telan lah sekali. Tak boleh sebab telannya tu ada bahannya, ada bendanya. Dapat pula besar di kelingking, gendang malam tadi, telan tu rasa pula, batal puasa. Batal puasa. Tak boleh sewenang-wenangnya. Benda yang ada dalam mulut selain daripada Helio, maka perlu dikeluarkan. Sebab tu kalau nangis pada Ramadan ni adalah ulama mengatakan makruh. Kenapa? Nangis ni boleh menyebabkan air itu masuk melalui rongga hidung, tekak, mulut. Bila dia menangis masuk ke bibir dia, rasa masin. Bingung rasa apa? Malu semua nak jawab. Baik, jikalau seseorang itu rasa was-was, ragu-ragu tentang niat dia. Aku ni dah niat ke belum? Aku ni dah niat ke belum? Rasa was-was tu waktu tengah hari pula. Jadi dihukumkan sama ada dia ragu-ragu, maka niatnya itu dikira sah. Dikira sah. Kerana apa? Penyakit ragu-ragu. Okey. Seterusnya, apa yang saya nak maklumkan di sini berkaitan dengan keadaan yang membolehkan berbuka puasa. Ni maksudnya saya dah terlebih waktu ni. Boleh saya minta 1 ke 2 minit? Boleh Sebab dengar keadaan yang bolehkan buka puasa nampak macam semua interesting. Sakit, musafir dan terlalu tua. Dia kita kena faham. Sakit dengan sebab masyaqqah yang sederhana ataupun sakit dengan sebab syar'i. Orang yang sakit atau bermusafir boleh untuk tidak berpuasa, tetapi hendaklah mengqadhakan pada hari lain. Okey, ijma' mengatakan jika orang yang sakit menguatkan dirinya untuk puasa, maka puasanya adalah sah.
Orang yang terlalu tua atau sakit kuat. Orang yang terlalu tua atau sakit kuat tidak wajib berpuasa dan wajib menggantikan dengan membayar fidyah. Ini biasanya orang tua-tua lah. Ataupun sebahagian pada kita hari ini tengok orang muda pun ada yang dia tak mampu puasa. Dan yang tak boleh puasa tu mesti yang berikan declaration tu daripada doktor. Dan doktor Muslim lah. Maknanya doktor dasarkan kamu tak layak berpuasa. Tapi jangan bangga tau. Sebab bayar tu satu tuan. Yang dia kena rasa kesal apa? Orang lain sihat-sihat boleh puasa. Aku sihat-sihat, ada uji satu benda pun aku tak boleh puasa. Sedang Ramadan aku sedang lalui, tapi aku tak boleh puasa. Rugi kan? Sedang kita nakkan Ramadan ni supaya kita boleh berpuasa, tapi dia tak dapat puasa. Rugi lah. Orang yang meninggal sebab tak dapat sambung Ramadan tu boleh puasa. Cuma Allah Ta'ala angkat nyawa dia, angkat roh dia. Tapi kita ni nyawa ada dalam Ramadan, cuma tak boleh puasa. Ni selain daripada kita lihat apakah ujian yang Allah nak beri, dan kita perlu rasa perlu cerita lah kenapa hal sebegini berlaku pada diri kita. Jika membayar fidyah pun tidak mampu kerana miskin umpamanya, ibaratnya apa-apa kerana boleh menggunakan pendapat yang mewajibkan, tidak mewajibkan bayar fidyah. Jadi bagi orang tua yang sakit tak boleh puasa, suruh diminta untuk bayar fidyah pun dia tak mampu bayar. Fidyah ni bayaran apa? Denda. Berapa bayarannya? 1/4 daripada harga zakat. Katakanlah tahun lepas zakat kita RM8. 1/4 bermakna satu hari RM2. RM2 untuk satu hari. Walau bagaimanapun, menurut Syekh Ar-Ramli dan juga Khatib Asy-Syarbini, ni ulama besar dalam mazhab kita, fidyah tetap wajib dibayar meskipun miskin, dan fidyah yang belum terbayar akan menjadi hutang kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan main-main. Alah RM2 je tak apa. Next year tak bayar, ganda pada 2. Second year ganda pada 3. Faham tak? Orang perempuan tiap Ramadan dia mengandung. Tak tahulah, tu kena bincang elok lah dengan suami. Tiap Ramadan dia ngandung. Jadi Ramadan yang lepas tak settle lagi, Ramadan ni dah nyusulkan lagi yang baru ni. Dia memang tak mampulah dia nak puasa. Pasal nyusulkan kan, serap budak tu. Jadi yang lepas punya tak dapat bayar. Yang tahun ni tambah lagi 30 hari dan 60 hari. Darab 2 sebab dah 2 tahun yang lepas. Tambah lagi tahun depan, darab lagi 3. Maknanya 30 RM2 digandakan dengan darab dengan hari, darab dengan berapa kali, berapa gandaan, berapa tahun yang dia tinggalkan. Tak mustahil. Saya pernah tolong kirakan tu sampai ke RM25,000. Agak-agak awak dia tinggal puasa sejak bila? Sejak balik. Tak ada pendedahan. Saya tanya kat rumah, awak tak puasa ke? Mak ayah makan sama ke? RM25,000. Tak pelik. Jadi ada. Cuba kita tak sebutlah orang ni siapa. Jadi jangan ambil berat, jangan ambil ringan. Sebab hutang dengan manusia, hutang dengan Allah SWT. Hutang dengan manusia pun kita perlu bayar dengan manusia. Apatah lagi hutang dengan Allah. Ini lebih-lebih akan dituntut. Lebih-lebih dituntut. Hutang manusia bayarnya pada manusia. Saya hutang dengan akak. Saya kata saya dah bayar dah kat masjid. Alhamdulillah. Tepuk dahi dia. Hutang apa? RM10,000. Bayar kat masjid. Nangis dia. Mana jadi? Sepatutnya saya kena bayar dekat dia. Dekat dia lah. Saya bayar kat masjid. Alhamdulillah kak, hutang awak saya dah letak kat masjid. Nangis dia. Bekerja berat. Ni kita dengarlah sebagai penutup. Boleh? Bekerja berat. Kadar kepayahan yang membolehkan berbuka, iaitu kadar masyaqqah yang membolehkan berbuka, ialah ketika tubuh berasa sakit atau menderita yang boleh menyebabkan bahaya atau mudarat yang lebih besar. Kalau duduk dalam kereta Honda tu bahaya, ada aircon kereta. Tak sampai dia tuan awak kata tak sampai begitu, jangan mandai lawan nak buka. Memang dia yang kena jawab nanti. Oleh itu, bagi orang yang terpaksa bekerja berat pada waktu siang bulan Ramadan, dia hendaklah berniat puasa seperti biasa pada malamnya. Ingat, jangan sewenang-wenang ni saya katakan tadi. Wah, esok ada operasi, kita tak payah puasa. Sekali cancel operasi. Tepuk dahi awak. Malam tu kena niat seperti mana biasa. Ketika dia mula bekerja dan sampai pada satu keadaan yang boleh memudaratkan tubuh badan. Ingat, tubuh badan dan kesehatannya kerana terlalu lapar umpamanya. Ketika itulah dia diberikan rukhsah untuk berbuka puasa. Tapi sebab tu kita nak dapatkan puasa yang berbeza daripada tahun yang lepas,
Kita cabar diri kita mesti boleh tahan. Kita nakkan puasa Ahlul Badar. Orang pernah pergi tengok replika pedang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di replika di Madinah. Beratnya tu 8 kilo lebih. 8 kilo lebih sebilah pedang. Itu pedang yang bukan yang utama. Pedang utama tu berat lagi. Jadi kira pedang yang backup kalau pedang tu dia tak ada. 8 kilo lebih. Ngangkat 8 kilo. Kita ngangkat botol air ni. Ringan kan? Betul tak? Saya nak tanya, betul kan? Psikologi kita. Tapi cuba tahan selama 1 jam. Lama-lama dia jadi apa? Dia jadi berat. Walaupun dia tak sampai 300 gram, 200 gram je ni. Kan? Tapi sebab pegangnya terlalu lama. Ini pula dalam medan peperangan yang mungkin berlakunya itu setengah hari. 10 jam, 12 jam. Mengangkat benda yang berat. Mampu berpuasa. Sehingga berbuka. Pada waktu azan maghrib. Masya Allah. Jadi itulah kualiti niat ketika mana berpuasa. Kerana apa? Ulama menyebut seorang itu dia akan fokus dan bekerja keras terhadap niat yang dia dah berazam dengannya. Tahun ni aku nak kejar dapatkan APC. Sini panggil apa? APC juga. Sama kan? So dia akan fokus kerja dia untuk dapat APC. Baguslah gitu. Sebab dia ada target dia. Sakit datang. Tak suruh datang pun datang. Sampai pun kata balik-balik kau je yang datang. APC lah, APC insyaAllah. Jadi itulah. Jadi Ramadan ni tak lain adalah untuk kita mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu, tuan. Apa yang saya nak sampaikan alhamdulillah telah pun saya nyatakan, dan saya kira benda inilah yang selalu bermain di fikiran kita. Kebiasaan yang kita tertanya-tanya. Jadi saya tidak berhajat untuk buka sebagai pertanyaan, kecuali bila dah selesai ni nak jumpa secara personal boleh. Soalan-soalan yang ringan yang boleh saya jawab, yang saya bantu, dan moga-moga Allah SWT sampaikan kita pada bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ya Allah, kami memohon keampunan dan daripada segala kesalahan, ucapan dan perbuatan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami belajar pada pagi ini ilmu yang barakah, yang mampu kami beramal dengannya. Ya Allah, andai ada kesilapan di dalam kami menyampaikan kebaikan, andai ada kesilapan dalam kami memahami sesuatu, maka perbetulkan dan perbaikilah pemahaman kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berhajat untuk kami sampai pada bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Berikan kami, izinkan kami untuk berpuasa dan beribadat pada bulan tersebut. Ya Allah, begitu juga pada ahli keluarga kami, kaum kerabat kami, saudara mara kami, pekerja majikan kami, ya Allah, berikan mereka kesungguhan untuk beribadat pada bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang benar-benar meninggalkan kesan keimanan pada diri kami. Ramadan yang benar-benar menjadikan kami orang-orang yang mendapat takwa di sisi-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, tiada tempat dan tiada Tuhan yang kami pohon melainkan hanya kepada Engkau. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Faiz Khalid di atas ceramah yang diberikan, ilmu yang diberikan itu tadi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di Facebook. 117 share. Ceramah Ustaz ni dah disebar luaskan Ustaz. 117 share. Dan komen-komen ada soalan juga Ustaz. Tapi nak PM Ustaz, ada soalan-soalan ni. Soalan dia, Ustaz, kalau kita buat rawatan gigi di bulan puasa batal ke? Puasa itu tak batal Ustaz. Sebab secara psikologi perubatan, bila awak dongak, buka mulut, air liur akan tetap. Bila diangkat lidah, air liur akan tetap. Dia tidak akan tertelan. Secara perubatan lah. Ada orang tengah gigit sedap. Ada. Sebab tu bila dia dah hadukan, dia akan sedut. Dan dalam fatwa Majlis Jabatan Agama Islam Negeri Johor, tahun lepas saya ikut
yang pembicaraannya dialisis rawatan. Dan soalan yang berkaitan ini saya sendiri yang tadi dengan saya bangun je. Datuk, macam mana orang yang pasang tu dekat gigi, orang yang cabut gigi, orang yang tampan, semuanya alhamdulillah rahmat tak dikira bah. Cuma bayar tu kena bayar penuh kan. Boleh jawabkan awak dalam berapa ada tu? Ada soalan Ustaz. RM1. MP ada Ustaz. Kita PM okey. Jadi terima kasih kepada rakan kita di Alam Ayam. Majlis seterusnya lah penyampaian cedera hati. Majlis menyebut Azli PUB bagi menyempurnakan penyampaian cedera hati. Dipersilakan Ustaz Muhammad Faiz bin Khalid bagi menerima cedera hati daripada KDK Johor. Silakan Ustaz. Okay, sekali lagi mereka ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Faiz bin Khalid. Seterusnya adalah majlis penyampaian sumbangan kelab sosial keluarga di Johor kepada daerah-daerah daerah bersama bulan Ramadan. Jadi dipersilakan Tuan Aziz Ubis selaku yang ketua kelab sosial keluarga di Johor bagi menggunakan penyampaian sumbangan. Untuk ADK di Johor dipersilakan Tuan Jamal Fadil Bumiswan mewakili cawangan rawatan pemerintahan ADK di Johor. Silakan Puan Hafiza mewakili cawangan pencegahan ADK di Johor. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Zulmi bin Ahmad, cawangan penguasaan di Johor. Banyak pula ni. Terima kasih. Ya. Silakan Puan Sarah Batin, cawangan pentadbiran. Seterusnya silakan ahli jawatankuasa daerah Johor. Ada tak daerah Johor baru? Wakil. Seterusnya jemput ahli jawatankuasa peringkat daerah Batu Pahat. Seterusnya ahli jawatankuasa daerah Kota Tinggi. Kota Tinggi tak ada. Seterusnya dipersilakan jawatankuasa daerah Persik. Betul, 8 bulan. Belum. Macam dia. Betul. Boleh jawab ni. Alhamdulillah. Seterusnya jawatankuasa daerah Keluang. Ada daerah Keluang. Seterusnya jawatankuasa daerah Segamat. Seterusnya dipersilakan jawatankuasa daerah Pontian. Dan yang terakhir dipersilakan jawatankuasa daerah Muar Tangkap. Silakan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Datuk Azli Ubin selaku Ketua Kelab Sosial Keluarga ADK di Johor. Nanti di pohon di peringkat daerah nanti berada di bawah untuk ambil sumbangan untuk diberikan kepada Al-Aini Club. Dan juga peringkat negeri bersama
di atas bawah. Maka ini banyak program Ahlan wa Sahlan ya Ramadan. Saya bagi Pak Majlis merekamkan ucapan juga terima kasih kepada Ustaz Muhammad Faiz Khalil. Semoga ukhuwah kita berkekal Ustaz InsyaAllah dan dia menyampaikan ceramah di program hari ini. Maka saya juga majlis menjemput Ustaz, Tuan Pengarah, Tuan-Tuan dan Puan-Puan untuk menikmati jamuan makan hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Saya balik tidak. Bagi yang menonton sekolah Yasin kepada Tuan Haji Roslan Muslim, dia buat sekolah Yasin di Kuala.